اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama lagi dalam rancangan Irsyad Hukum sempena Aidul Adha bagi tahun 1446 Hijrah bersamaan tahun 2025 Masihi. InsyaAllah pada siri kali ini saya akan membawakan tajuk mengenai menyembelih seekor kambing dengan niat korban dan aqiqah. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum hakam yang berkaitan dengan korban dan aqiqah mempunyai beberapa persamaan dalam beberapa perkara. Antara persamaannya adalah dari sudut hukum melaksanakannya, binatang yang boleh dijadikan korban dan aqiqah, pembahagian daging, penerima daging, memindahkan daging ke luar negeri, melaksanakannya di luar negeri dan berkongsi binatang dengan niat yang berbeza. Di samping itu, korban dan akikah juga mempunyai beberapa perbezaan dalam beberapa perkara. Antara perbezaan di antara korban dan akikah itu adalah seperti berbezanya sifat daging yang disedekahkan, pemilikan daging dan tidak terkecuali waktu penyembelihan binatang. Menyentuh mengenai perbezaan waktu penyembelihan binatang di antara korban dan akikah, waktu untuk melaksanakan korban hanya terhad pada hari raya korban, iaitu 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sedangkan waktu untuk melaksanakan akikah tidak terikat dengan hari-hari tertentu dan harus dilakukan pada bila-bila masa. Akan tetapi, terdapat hari yang disunatkan bagi seseorang untuk melaksanakan akikah, iaitu pada hari ke-7 dari hari kelahiran anak. Jika tidak disembelih akikah untuk anak pada hari ke-7 dari hari kelahirannya, maka disembelih pada hari ke-14. Jika tidak demikian, maka pada hari ke-21. Begitulah seterusnya, iaitu dilaksanakan pada kiraan setiap 7 hari berikutnya. Persoalannya, sekiranya seseorang ingin melaksanakan akikah pada hari yang disunatkan, iaitu hari ke-7 dari hari kelahiran anaknya, namun hari untuk melaksanakan akikah itu bertepatan atau bertembung dengan hari raya korban atau hari-hari tasyrik, maka apakah boleh seseorang itu menyembelih seekor kambing dengan menyatukan niat korban dan akikah, sebagaimana seseorang itu boleh menyatukan puasa sunat hari Isnin dengan puasa sunat lain? Maka rancangan Irsyad Hukum kali ini akan menjelaskan mengenainya. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, seseorang yang berniat untuk melaksanakan korban dengan seekor kambing tidak harus menyatukan niatnya dengan akikah. Begitu juga sebaliknya, tidak harus bagi seseorang yang berniat untuk melaksanakan akikah dengan seekor kambing menyatukan niatnya dengan korban. Sekiranya seseorang itu menyembelih seekor kambing dengan niat korban dan akikah, maka tidak terhasil satu pun daripada kedua-duanya. Dengan kata lain, tidak terhasil korban dan tidak juga terhasil akikah. Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj berkata, "Lau nawa bisyatin al-udhiyata wal-aqiqata lam tahsul wahidatum minhuma." Artinya, jika seseorang itu berniat korban dan aqiqah dengan menyembelih seekor kambing, maka tidak terhasil satu pun daripada kedua-duanya.
Dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah disebut bahawa Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah pernah ditanya mengenai penyembelihan seekor kambing pada hari-hari korban, iaitu hari raya korban dan hari-hari tasyrik, dengan niat korban dan akikah, adakah terhasil kedua-duanya atau tidak? Beliau menjawab bahawa tidak ada bermasuk-masukan niat dalam perkara tersebut sebagaimana pendapat Al-Ashab, iaitu para ulama Asy-Syafi'iyah yang terdahulu yang terkemuka. Adapun antara sebab-sebab tidak harus menyatukan niat korban dengan akikah ialah: pertama, menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, korban dan akikah itu masing-masing merupakan ibadah sunat maqsudatun li zatiha, iaitu ibadah yang dimaksudkan oleh syarak untuk dikerjakan secara khusus. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, "La tadakhula fi dhalika, lianna kullan min al-udhiyyati wal-aqiqati sunnatun maqsudatun li zatiha." Artinya, tidak ada bermasuk-masukan dalam perkara itu, iaitu niat korban dan akikah dengan seekor kambing, kerana setiap daripada korban dan akikah merupakan ibadah sunat maqsudatun li zatiha. Bagaimana pula halnya dengan keharusan menyatukan atau menggabungkan puasa sunat hari Isnin dengan puasa lain, atau keharusan menyatukan sembahyang sunat tahiyatul masjid dengan sembahyang yang lain? Kenapa sembahyang sunat tahiyatul masjid dan puasa sunat hari Isnin boleh digabungkan atau disatukan dengan sembahyang atau puasa lain, manakala korban dan akikah itu tidak boleh disatukan, sedangkan korban dan akikah itu cara melaksanakannya juga sama kedua-duanya? Menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, oleh kerana korban dan akikah itu masing-masing dikategorikan sebagai ibadah sunat maqsudatun li zatiha, maka penggabungan kedua-dua ibadah korban dan akikah itu tidak boleh dikiaskan dengan keharusan penggabungan sembahyang sunat tahiyatul masjid dengan sembahyang yang lain, atau dengan penggabungan puasa sunat hari Isnin dengan puasa yang lain. Kerana sembahyang sunat tahiyatul masjid dan juga puasa sunat hari Isnin itu bukan ibadah sunat maqsudatun li zatiha. Menurut beliau lagi, tujuan mengerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid itu ialah untuk tidak mencemarkan kemuliaan masjid, dan yang demikian itu terhasil dengan mendirikan mana-mana sembahyang selain sembahyang sunat tahiyatul masjid. Begitu juga puasa sunat hari Isnin, kerana tujuan daripada puasa sunat hari Isnin itu ialah menghidupkan hari Isnin tersebut dengan ibadah puasa yang tertentu, dan yang demikian itu terhasil dengan melakukan mana-mana puasa pada hari Isnin itu. Oleh sebab itu, harus menggabungkan sembahyang sunat tahiyatul masjid dengan sembahyang yang lain, dan menggabungkan puasa sunat hari Isnin dengan puasa yang lain. Berlainan halnya dengan korban dan akikah, kerana korban itu tidak terhasil dengan melaksanakan yang lain daripada korban. Akikah juga tidak terhasil dengan melaksanakan yang lain daripada akikah. Maka tidak harus menggabungkan ibadah korban dengan akikah. Sebab kedua tidak harus menyatukan niat korban dan akikah ialah korban dan akikah itu mempunyai sebab dan tujuan pelaksanaan yang berbeza antara satu dengan yang lain, serta terdapat perbezaan antara kedua-duanya dalam beberapa masalah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Beliau menjelaskan perbezaan sebab atau tujuan pelaksanaan di antara korban dan akikah ialah korban itu penebusan untuk diri orang yang berkorban, sedangkan akikah itu penebusan untuk anak, kerana dengan melaksanakan akikah anak tersebut membesar dan menjadi soleh, serta diharapkan kebaikan
dan syafaat anak tersebut kepada kedua ibu bapanya pada hari kiamat kelak. Sebab ketiga tidak harus menyatukan niat korban dan akikah ialah jika dikatakan korban dan akikah itu kedua-duanya terhasil dengan menyembelih seekor kambing, bererti korban dan akikah itu masing-masing terhasil dengan kurang daripada seekor kambing. Sedangkan menurut ketetapan syarak, korban tidak terhasil melainkan dengan sekurang-kurangnya seekor kambing atau seumpamanya. Begitu juga halnya, akikah tidak terhasil melainkan dengan sekurang-kurangnya seekor kambing atau seumpamanya. Perkara ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syarwani rahimahullah dalam hasyiah kitab Tuhfatul Muhtaj dan Imam Al-Kurdi rahimahullah dalam kitab Al-Mawahib Al-Madaniyah yang berkata bahawa korban dan akikah itu tidak terhasil dengan kurang daripada seekor kambing, dan jika terhasil kedua-duanya dengan seekor kambing bererti terhasil setiap daripada kedua-duanya dengan kurang daripada seekor kambing. Sebab keempat tidak harus menyatukan niat korban dan akikah ialah berkenaan dengan permasalahan akikah bagi dua orang anak daripada perut yang sama. Dalam kitab Al-Majmu' dan Al-I'ab Syarh Al-Ubab ada juga dijelaskan bahawa jika dilahirkan dua orang anak daripada perut yang sama lalu disembelih seekor kambing untuk kedua-duanya, maka tidak terhasil akikah untuk dua orang anak tersebut. Apa yang dapat difahami di sini ialah jika penyembelihan akikah seekor kambing untuk dua orang anak yang lahir daripada perut yang sama sahaja tidak terhasil, maka lebih utama tidak terhasil korban dan akikah yang digabung niatnya. Kerana jika terhalang berhasilnya sesuatu sedangkan jenisnya sama, iaitu akikah seekor kambing untuk dua orang anak sekalipun daripada perut yang sama, maka lebih utama terhalang berhasilnya sesuatu sedangkan jenisnya berbeza, iaitu menyembelih seekor kambing dengan niat korban dan akikah. Demikian penjelasan mengenai menyembelih seekor kambing dengan niat korban dan akikah. Mudah-mudahan segala huraian dan penjelasan yang diberikan tadi akan dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim